ada komen 5 minit kan? Sesi komen dan keputusan semua kat lobby nanti. Haikal, kita dah boleh mula ke? Boleh. Tak ada masalah. PP, silakan. YDP? Okay. Sebelum kita mula, wakil dari kelas H semua dah cukup tak? Tak silap macam ada lagi seorang. Dia terkeluar tadi. Oh, okey. Peserta semua diminta untuk membuka kamera sebelum kita mulakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada seisi Dewan. Sebelum kita memulakan pertandingan, suka untuk saya ingatkan kembali bahawa pendebat hanya diberi masa 5 minit untuk ucapan substantif dan 3 minit untuk penggulungan. Loceng akan berbunyi sekali pada minit pertama dan minit keempat. Selepas minit keempat, izin laluan tidak dibenarkan. Para peserta diingatkan supaya tidak bercakap melebihi tempoh yang diberikan. Jika peserta bercakap melebihi masa yang ditetapkan, peserta akan disenyapkan terus berikutan masa yang terhad. Dewan hari ini akan bersidang untuk bahaskan usul yang bertajuk memansuhkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Mewakili pihak kerajaan pada hari ini adalah pasukan dari kelas E dan mewakili pihak pembangkang adalah pasukan dari kelas H. Pihak kerajaan diwakili oleh saudari Moi Kai Wan selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saudari Afza Marsha binti Borhan Siddiqui selaku Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan saudari Siti Aisyah binti Kamarudin selaku Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Yang pula diwakili oleh saudara Muhammad Azim Siddiq bin Muhammad Nasir selaku Yang Berhormat Ketua Pembangkang, saudari Nur Indriana binti Hendra selaku Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang dan saudari Putri Wiridani Elvina binti Idi Sopan selaku Yang Berhormat Pembangkang Pertama. Ahli-ahli yang berhormat, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri saudari Moi Kai Wan untuk membuka Dewan Perdebatan. Salam sejahtera dan selamat bersidang. Tuan Yang di-Pertua, ahli yang berhormat sekalian, saya amat bersyukur kerana berkat keamanan dan keharmonian pada hari ini, Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang begitu penting untuk dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, usul pada hari ini berbunyi Dewan ini akan memansuhkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, pertama, izinkan saya melakukan penarifan usul secara literal. Fasa pendidikan atas peperiksaan atas talian bermaksud ujian yang dilaksanakan melalui platform secara digital. Ciri-ciri utama peperiksaan atas talian adalah pelajar memerlukan teknologi pintar dan capaian internet. Tambahan pula, peperiksaan atas talian juga tidak diawasi oleh pihak lain disebabkan pelajar-pelajar akan melakukan di tempat ketinggalan masing-masing. Seterusnya, fasa kedua perdebatan pelajar universiti bermaksud pelajar yang menuntut ilmu di institusi pengajian tinggi dan hari ini skop pelajar universiti yang hendak kita debat adalah pelajar universiti di Malaysia dan tidak kira sama ada pelajar universiti awam ataupun institusi pengajian tinggi swasta.
Perkenalan status kos kita pada hari ini adalah pelajar-pelajar universiti di Malaysia, terutamanya pelajar keluarga B40 tidak bersedia untuk menjalankan peperiksaan atas talian. Menurut pensyarah di Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling Universiti Putra Malaysia, Profesor Maya Dr. Siti Aisyah Hassan, kekangan bagi menjalani peperiksaan atas talian dari rumah adalah peralatan teknologi dan beliau juga katakan ini bukan masanya untuk memberi bebanan lebih kepada pelajar. Tambahan pula, frasa akan memasukkan dalam Kamus Dewan edisi keempat diartikan sebagai menjadikan keadaan tidak berlaku lagi, membatalkan dan menghapuskan. Secara kontraktualnya di media perwakilan kerajaan, kami percaya keadaan memasukkan ini adalah apabila kita akan menggantikan semua peperiksaan atas talian sehingga peperiksaan fizikal dapat dilaksanakan apabila semua pelajar telah balik ke kampus masing-masing. Rasional perwakilan pihak kerajaan adalah melihat kepada kelemahan-kelemahan peperiksaan atas talian terhadap pelajar-pelajar universiti. Dan di petua jadi di hujung nanti, kita akan mendapat satu maklumat untuk menilai sama ada patut atau tidak patut memasukkan peperiksaan atas talian tanpa perlu diperdebatkan dengan hujah-hujah palsu daripada pihak pembangkang. Izin laluan Yang Berhormat. Silakan. Yang Berhormat, setuju atau tidak negara Malaysia berada pada fasa permulaan bagi peperiksaan atas talian? Tidak setuju. Pihak pembangkang perlu membuktikan bahawa peperiksaan atas talian tidak akan memurangkan pelajar universiti di Malaysia terutamanya selepas pandemik berakhir. Tuan Dipertua dan sidang Dewan sekalian, hujah saya yang pertama adalah peperiksaan atas talian harus dihapuskan dengan kata kunci ketidakcapaian internet dan kekurangan peranti bagi sesetengah pelajar universiti. Misalnya, faktor ini telah menjejaskan proses menjawab soalan peperiksaan atas talian bagi pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman dan pelajar-pelajar dari keluarga B40. Sebagai contoh, berita pada 14 Jun 2020 di Sinar Harian menyatakan seorang pelajar yang bernama Werner, seorang pelajar institusi pengajian tinggi awal IPTA yang berasal dari Sabah, terpaksa penjara pokok dan kekal berada di atas pokok sebagai persediaan untuk menjawab soalan peperiksaan. Walaupun pelajar ini bersemangat dan sanggup mencari penyelesaian sendiri, suasana yang tidak kondusif di atas pokok sudah tentu akan menyebabkan dia tidak boleh fokus sepenuhnya dan akhirnya keputusan yang dapat mungkin bukan keputusan yang menunjukkan prestasi sebenar pelajar tersebut. Jadi berita ini telah jelas menunjukkan kesukaran seorang pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman dan menghadapi masalah ketidakcapaian internet. Kalau tidak ditularkan kisah pelajar tersebut, pastikan ramai pihak yang masih terlena bahawa tidak semua pelajar universiti mempunyai akses mudah untuk menduduki peperiksaan atas talian. Seperti mana yang kita tahu, musim pandemik COVID telah menjejaskan sumber pendapatan kebanyakan keluarga, terutamanya keluarga B40 dan M40. Jadi sudah tentulah mereka perlu menumpukan perbelanjaan keperluan asas kehidupan dan bukan membayar kos tahan internet dan memberi peranti yang bukan keperluan asas mereka. Jika pelajar di kampung atau pedalaman ataupun yang di bandar sekalipun yang tidak mampu mendapat akses internet, itu akan dianggapkan tidak adil. Tuan Dipertua dan sidang Dewan yang saya muliakan sekalian, dengan menyedai hakikat ini, marilah kita bersama-sama membuka hati dan minda kita supaya menerima pemansuhan ini untuk kepentingan anak bangsa sendiri. Oleh demikian, nampak pemansuhan peperiksaan atas talian ini adalah wajar. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri Saudari Monica Yuan. Saya kini menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang Saudara Muhammad Azim Siddiq bin Muhammad Nasir untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Warga Dewan, bangkit Perdana Menteri pada hari ini membawa banyak masalah dalam Dewan Perdebatan. Namun sebelum itu, terima kasih Tuan Dipertua Kerajaan Pembangkang. Seterusnya, hadirin hadirat yang sudi melapangkan masa dalam Dewan Persidangan Maya kita. Usul gagasan pada hari ini tetap sama. Dewan ini akan memasukkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Baiklah, kita lihat apa yang dibawa oleh Perdana Menteri hari ini. Konsep yang dibuka oleh Perdana Menteri cukup lemah dan kurang jelas. Lebih teruk lagi apabila
konsep perdebatan yang mereka bawa, mereka ingin lihat kepada keadaan kelemahan-kelemahan peperiksaan atas talian. Namun, tanpa melihatkan kepada impak akhir pemansuhan peperiksaan atas talian kepada pelajar universiti. Sekadar kita nak bercerita tentang kelebihan, kelemahan. Sebenarnya, semua perkara di dunia ini tidak sempurna. Kita bukan nak melihat lemah atau hebat peperiksaan atas talian itu sendiri. Tapi hari ini kita nak kaji impak akhir apabila kita mansuhkan peperiksaan atas talian kepada pelajar universiti. Itu yang kita nak lihat. Apa impak yang berlaku sekiranya kita mansuhkan, sama ada negatif atau positif. Tapi mereka nak cerita tentang peperiksaan atas talian ini ada kelemahan. Sedangkan peperiksaan atas talian ini baru pada fasa permulaan di negara Malaysia. Itu masalah konsep di meja perwakilan kerajaan. Hujah Perdana Menteri lagi cukup bermasalah. Kononnya kata beliau di mana internet di negara Malaysia ini tidak cekap dan kekurangan peranti dan sebagainya. Dan mereka membangkitkan isu seorang pelajar terpaksa untuk memanjat pokok. Sedar ataupun tidak warga dewan, sekali lagi saya ulang, negara Malaysia masih lagi berada pada fasa permulaan. Itulah di mana sekiranya ada isu, kita tambah baik. Dan isu pelajar yang panjat atas pokok itu ada bantuan yang disalurkan kepada beliau. Nampak? Masalah menunjukkan peperiksaan atas talian masih boleh dijalankan. Yang berhormat. Bincang sama ada impak negatif ataupun impak positif. Bukan kita nak bincang tentang peperiksaan atas talian itu lemah ataupun baik. Baiklah, kita tinggalkan perwakilan kerajaan yang cukup lemah dalam Dewan Perdebatan. Kita lihat perwakilan pembangkang. Yang berhormat. Dewan ini tidak akan memasukkan peperiksaan atas talian. Rasional kami di meja perwakilan pembangkang melihatkan kepada impak akhir yang negatif apabila berlaku pemansuhan. Hujah pertama, peperiksaan atas talian mengukur tahap pemahaman silibus. Hujah kedua, peperiksaan atas talian tanda perbezaan antara graduan kerana kedua-dua aspek di atas memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan graduan kelas pertama. Sebelum saya masuk dalam hujah pertama, dipersilakan mana-mana. Yang berhormat, ada bukti ke bahawa Malaysia masih berada di fasa pertama peperiksaan atas talian? Yang berhormat hidup di negara mana? Hari ini kita baru saja dalam keadaan pandemik hari ini dan coronavirus pun masih lagi tidak selesai. Dari segi masalah kesihatan pun masih lagi kita sedang berusaha. Nak pula kita cakap tentang masalah-masalah lain, maka kita perlu bersetuju. Hari ini kita berada pada fasa permulaan menjalankan peperiksaan atas talian yang berhormat. Seterusnya pula, kita bergerak pada hujah pertama di mana status quo semasa menurut Datuk Haji Karudin bin Haji Ghazali, Ketua Jabatan Lembaga Peperiksaan, hampir 90% cikgu di Malaysia ni bersetuju. Peperiksaanlah yang membantu mereka untuk mengetahui kefahaman pelajar terhadap satu silibus. Tadi macam mana cikgu-cikgu dan pihak-pihak lain nak ukur tahap kefahaman pelajar. Sebab apa? Sebab peperiksaan ni merangkumi 4 asas yang ideal, iaitu daripada experiential learning theory dengan izin Tuan Yang di-Pertua, ada teori pendidikan di Amerika, iaitu peperiksaan merangkumi pengalaman, mengimbau, berfikir dan bertindak. Jadi, sekiranya tak ada peperiksaan, macam mana cikgu, pihak universiti, kerajaan sendiri nak ukur tahap pelajar pendidikan hari ini? Kita nak hentikan pendidikan online? Adakah kita nak bagi pelajar-pelajar belajar tapi tak faham apa-apa? Adakah begitu yang kita inginkan di negara Malaysia, warga dewan? Sekiranya kita masukkan peperiksaan atas talian kepada pelajar universiti, akan wujudnya keadaan 100% assessment, di mana 100% assessment dengan izin Tuan Yang di-Pertua tidak merangkumi pun 4 asas yang diterapkan dalam experiential learning theory dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Lagi-lagi assessment ni pula dengan izin Tuan Yang di-Pertua boleh merujuk kepada sumber lain. Dalam teori itu, pelajar tidak boleh untuk merujuk kepada sumber lain. Itu yang ditekankan dalam hujah saya. Maka warga dewan, pilihlah kami di meja perwakilan pembangkang. Mohon untuk Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Saudara Muhammad Azim Siddiq bin Muhammad Nasir. Seterusnya, Dewan menjemput Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Saudari Afzal Marsha binti Borhan Siddiqui untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan.
Assalamualaikum dan salam perdebatan buat Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan ahli-ahli dewan yang dimuliakan sekalian. Kita terus pergi kepada rangkuman hujah di meja pembangkang, iaitu beliau mengatakan peperiksaan perlu dijalankan untuk mengukur kefahaman pelajar terhadap silibus. Soalan saya, di manakah nilai kemanusiaan? Yang berhormat, mengapakah saya kata demikian adalah kerana tidak semua pelajar mempunyai kelengkapan teknologi yang lengkap seperti peranti elektronik dan capaian internet yang baik. Bagaimana pelajar-pelajar ini mahu menjawab peperiksaan dengan baik? Kita jangan hanya melihat kepada pelajar yang lengkap dengan kelengkapan tersebut. Yang berhormat seolah-olah menutup mata terhadap masalah yang dihadapi oleh para pelajar. Tidak dihadapi oleh pihak pembangkang pada hari ini. Selesai sudah penjelasan saya. Yang Dewan dihormati sekalian, sekarang marilah kita hayati hujah bernas kedua, iaitu faktor integriti atas kata kunci integriti. Apakah maksud ini dan hadirat sekalian? Integriti membawa maksud amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Yang di-Pertua, kebolehpercayaan dan keterusan dalam seseorang pelajar merupakan perkara utama yang mengundang keresahan sekiranya peperiksaan secara atas talian dijalankan. Hadirin dan hadirat sekalian, ketika melakukan sesuatu proses peperiksaan, para pelajar perlu diingatkan bahawa peperiksaan yang masih lagi terpakai dan tindakan tak tertib diambil jika pelajar melanggar peraturan. Tetapi, adakah pelajar hirau tentang peraturan peperiksaan yang telah ditetapkan? Sedangkan peperiksaan secara bersemuka juga terdapat pelajar meniru, apatah lagi penilaian secara atas talian yang di sebalik skrin tiada daripada pengawas peperiksaan. Minoriti pelajar yang patuh kepada peraturan yang ditetapkan secara tidak langsung akan berlakunya pertukaran perkongsian jawapan di antara pelajar. Maksudnya peraturan tersebut. Ada pihak universiti memberi pelepasan kepada untuk melakukan peperiksaan secara open book dengan izin yang di-Pertua. Bagaimana kepada pelajar yang universiti mereka tidak penilaian secara kaedah tersebut? Silakan Yang Berhormat. Yang berhormat sendiri tahu masalah peperiksaan atas talian. Kenapa kita tak buat penambahbaikan daripada kita buat pemansuhan? Itu yang sepatutnya ditunjukkan di meja perwakilan kerajaan. Kenapa kita nak mansuh? Sekarang kini Perdana Menteri mengatakan untuk melihat apa kelemahan peperiksaan atas talian dijalankan. Saya teruskan, berlakunya prosedur peperiksaan atas talian yang tidak sistematik dan akan membuat keputusan peperiksaan tidak adil serta tidak berkualiti. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang kita semua tahu, tujuan peperiksaan dijalankan adalah untuk mengukur pengetahuan dan kefahaman pelajar dalam setiap subjek yang dipelajari. Tetapi, sekiranya peperiksaan dijalankan secara open book dengan izin yang di-Pertua, ia akan pelajar yang dah tersangka. So, kaedah ini pada peranan dan adalah soalan bukannya untuk mencari jawapan, hadirin dan hadirat sekalian yang di-Pertua. Dengan berlakunya perkara sebegini, ia juga menjadi masalah kepada graduan yang mahu meminta kerja, di mana kebanyakan syarikat yang besar akan menilai dari segi kualiti keputusan peperiksaan pelajar di peringkat universiti. Menurut tinjauan Zafir Muhammad Makbul, pelajar Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia, sebanyak 69.7% responden telah meletakkan markah 4 hingga 5 sebagai menunjukkan pentingnya kriteria kelayakan akademik dalam amalan pemilihan kerja. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan sekalian, dengan pembawaan hujah saya diharapkan yang di-Pertua
Pertua dapat menerima usul kami pada hari ini. Hujah saya akan diteruskan lagi oleh pihak kerajaan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Saudari Afzal Marsha binti Borhan Siddiqui atas ucapan itu tadi. Selanjutnya, Dewan menjemput Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Saudari Nur Indriana binti Hendra untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang di-Pertua, para hakim yang arif lagi bijaksana dan seterusnya. Ahli Dewan yang bersidang pada hari ini. Usul yang dipersidangkan pada hari ini masih sama, iaitu Dewan ini akan memansuhkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Saya sebagai Timbalan Pembangkang masih berpegang teguh dengan asas bangkangan kami, iaitu Dewan ini tidak akan memansuhkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membidas hujah-hujah yang diberikan oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri di perwakilan kerajaan kita sebentar tadi. Dalam hujah Perdana Menteri kita sebentar tadi, beliau kata ada golongan B40 yang tidak bersedia dengan faktor peranti dan juga pelajar-pelajar yang berada di pedalaman. Kita semua sudah sedia maklum kerajaan kita telah membuat inisiatif dengan contohnya seperti memberi peranti YES kepada pelajar-pelajar yang memerlukan untuk menghadiri kelas atas talian serta peperiksaan atas talian ini Yang Berhormat. Dan seterusnya, hujah daripada Timbalan Perdana Menteri pula, beliau berkata tentang peraturan dan terdapatnya pelajar yang meniru ketika peperiksaan atas talian ini. Bidasan saya mudah saja Yang Berhormat. Meniru atau tidak adalah kehendak pelajar itu sendiri. Kita sendiri sebagai pelajar sudah sedia maklum bahawa meniru dan peperiksaan itu adalah sangat salah. Malah mencari jawapan juga adalah salah. Apatah lagi sekiranya dia bertanyakan jawapan dan tidak mematuhi peraturan peperiksaan tersebut. Jadi, sekiranya peniru itu tertangkap, maka rugilah ia dengan tindakan yang akan dikenakan terhadapnya. Apa yang kita boleh simpulkan di sini adalah akhlak pelajar mencerminkan pendirian pelajar itu sendiri. Dan jika pelajar itu mempunyai nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab, jujur, semestinya kes ini tidak akan berlaku. Jika kita ingin mempersoalkan tentang kelemahan sahaja, baik kita tukarkan saja tajuk pembahasan kita pada hari ini kepada keburukan jika peperiksaan atas talian ini dimansuhkan. Selesai sudah, saya menolak kedua-dua hujah yang tidak relevan dari pihak kerajaan. Maka sekarang kita akan terus bergerak kepada hujah di perwakilan pembangkang. Hujah kami di bawah indikator peperiksaan atas talian tanda perbezaan antara graduan. Kita semua sudah sedia maklum dengan keadaan dunia kita yang amat tenat pada hari ini. Kita dapat melaksanakan peperiksaan kita tidak dapat melaksanakan peperiksaan secara bersemuka seperti yang sering dilakukan. Maka peperiksaan atas talian ini merupakan suatu inisiatif juga sebagai terapan pembelajaran norma baharu bagi pelajar menduduki peperiksaan dan seterusnya untuk guru-guru mengenal pasti tahap kefahaman pelajar tersebut. Masalahnya sekarang, ada yang mempersoalkan bahawa dekan yang mereka terima ini tidak signifikan kerana hanya mengambil peperiksaan atas talian sahaja. Maka dalam hujah ini saya akan buktikan bahawa graduan ini adalah graduan yang berjaya walaupun teknik peperiksaan mereka adalah berbeza. Menurut My Metro bertarikh 19 Julai 2001, Ketua Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia, Prof. Datuk Dr. Muhammad Sartar Sabran berkata, kebolehpasaran graduan kini berada pada 84.4%. Pihak MQA itu juga disambut baik dengan Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf kerana ia dapat membuka ruang pekerjaan yang luas kepada graduan di Malaysia. Menurutnya, sebelum ini IPT hanya tertumpu kepada bidang pekerjaan di dalam negara. Namun, kini selaras dengan teknologi R4 iaitu RI 4.0 termasuk kebutuhan internet dan banyak lagi. Maka, ia boleh mendorong graduan ke pasaran antarabangsa. Selain itu, negara kita juga telah mewujudkan graduan global di mana graduan tidak hanya memerlukan keputusan yang baik untuk mendapat pekerjaan. Mereka juga tengok kepada segi nilai murni dan terapan akhlak yang mereka ada. Inilah yang membezakan graduan kita yang berhormat. Hujah pertama telah disentuh. Apabila adanya peperiksaan atas talian, kita dapat mengukur tahap kefahaman mereka. Dalam hujah ini pula, apabila mereka faham, mereka akan terapkan pemahaman mereka apabila mereka telah bergraduasi.
Jika graduan ini adalah graduan 100% assessment dengan izin yang berhormat, bagaimana kita nak mengukur penerapan beliau berkenaan dengan pemahaman ini? Impak akhirnya kita dapat membezakan mana satu graduan yang berkualiti ataupun hanya graduan kuantiti semata-mata. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Baiklah. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang, Saudari Nur Indriana binti Hendra. Warga Dewan yang bersidang, perdebatan pada sesi ini akan dihangatkan lagi dengan sesi bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dewan menjemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan, Saudari Siti Aisyah binti Kamarudin untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Mahatma Gandhi pernah berkata, jadilah perubahan yang anda harapkan ada di dunia. Sebelum saya meneruskan perdebatan usul kita yang hangat dibincangkan pada hari ini, terima kasih diucapkan kepada Tuan Yang Dipertua, Barisan Kerajaan, Barisan Pembangkang seterusnya, warga Dewan Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdebatan buat semua. Bangkit saya Menteri Pertahanan daripada Perwakilan Kerajaan masih dengan pendirian yang sama yang dicakna Perdana Menteri bahawa kami akan memansuhkan peperiksaan atas talian bagi pelajar universiti. Pendirian kami teguh lagi utuh tanpa goyahan. Dan saya tekankan sekali lagi bahawa pemberatan usul pada hari ini adalah untuk membela nasib pelajar khususnya masa dan juga selepas pandemik ini berakhir. Baiklah, kita mulakan pengupasan indikator-indikator songsang pihak pembangkang dengan bidasan konsep secara keseluruhan terlebih dahulu. Terdapat beberapa masalah ataupun perlu saya katakan terlalu banyak masalah dengan kes yang dibentangkan. Saya tidak tahu macam mana atau nak mula dari mana-mana untuk membidas hujah pihak pembangkang kerana nampaknya mereka tidak bertemu dengan kami pada hari ini. Okay. Pertama, Ketua Pembangkang mengatakan Malaysia berada di fasa pertama peperiksaan atas talian. Tetapi Yang Berhormat, Malaysia tidak berada di fasa pertama peperiksaan atas talian kerana pendidikan jarak jauh yang sudah lama dijalankan secara atas talian sudah lama berlangsung. Sampai ke hari ini, walaupun sebegitu, Malaysia masih tidak bersedia dan Malaysia perlu masa lagi untuk menjalankan peperiksaan atas talian ini. Okay. Seterusnya, kita selesai konsep, kita beralih pula kepada bidasan untuk panel pembangkang. Saya mulakan dengan Ketua Pembangkang terlebih dahulu. Buat Ketua Pembangkang, saya ada beberapa bidasan. Okay, yang pertama, Yang Berhormat mengatakan peperiksaan bantu untuk mengukur pemahaman. Ya ke tidak? Kalau ya, kami tidak memansuhkan peperiksaan atas talian ini secara menyeluruh. Perlu saya katakan, peperiksaan ini kami tidak memasukkan peperiksaan secara menyeluruh, hanya atas talian. STPM, peperiksaan SPM sudah masih dijalankan secara fizikal. Kenapa pelajar universiti perlu sengsara dengan peperiksaan atas talian? Dan Ketua Pembangkang gagal membawa bukti. Sekali lagi saya tekankan bahawa kami permasalahan ini adalah untuk membela nasib pelajar juga selepas pandemik ini berakhir. Maksudnya, kami tidak mahu pelajar terus sengsara walaupun setelah pandemik berakhir dengan peperiksaan atas talian masih berlangsung. Bukan sekadar masa pandemik ya. Ketua Pembangkang kita melihat, kami tidak melihat impact, tetapi mereka yang seolah di kayangan. Yang Berhormat, jadi adakah pelajar takkan sengsara kalau banyak sangat saingan yang dapat CGPA yang tinggi? Sebab assessment dengan Tuan Diper tu boleh meniru. Saya akan menjawab pada minit seterusnya.
Purata pendapatan isi rumah di Malaysia merosot Yang Berhormat. Mereka mengatakan, mereka berhujah seolah-olah dikaya. Mereka tidak lihat nasib rakyat Malaysia yang terjejas semasa pandemik. Menurut Dr. Natasha Abdullah, pensyarah perubatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia, sesama pelajar berhadapan dengan kekurangan teknologi dan peralatan dan capaian internet yang optimum. Sudah jelas bahawa Malaysia sedang sengsara, pelajar universiti sedang sengsara. Beralih kepada timbalan Ketua Pembangkang, Yang Berhormat mengatakan golongan B40 inisiatif sudah dijalankan. Tetapi adakah inisiatif yang dijalankan mencukupi? Yang kedua, kehendak pelajar untuk meniru adalah ataupun tidak, itu adalah kehendak pelajar. Jika begitu, Yang Berhormat seolah bercakap peraturan di dunia tidak perlu, polis yang bersahawah jenayah juga tidak perlu, kerana kami mengusulkan atas tali sukan supaya Malaysia dapat mengurang dan terjemahlah juga peraturan di dunia. Ada yang pertigaduan Yang Berhormat. Nampaknya Yang Berhormat sedang masalah yang bakal berlaku jika perjanjian diteruskan. Seolah-olah memakan diri kerana baru sahaja. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertahanan Saudari Siti Aisyah binti Kamarudin atas ucapan substantif beliau. Seterusnya, Dewan menjemput Yang Berhormat Saudari Puteri Wirdani Elvina binti Idi Sopan untuk menyampaikan bidasan beliau. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, kerajaan yang gagal untuk membuka kes, pembangkang seterusnya sidang Dewan sekalian. Terus kita bergerak kepada permasalahan-permasalahan di perwakilan kerajaan. Kita mulakan dengan menteri yang ketiga. Sedar atau tidak sidang Dewan, beliau hadir dengan omong-omong kosong semata-mata. Ya, benar. Beliau membidas hujah kami. Namun bidasan beliau adalah sangat tidak rasional. Kerana apa? Kerana telah kami buktikan bagaimana bila berlakunya pemansuhan peperiksaan atas talian ini, impak akhir yang negatif akan muncul, iaitu tidak menunjukkan lahirnya graduan ijazah kelas pertama. Seterusnya sidang Dewan, menteri ketiga ini boleh dikatakan beliau cuba untuk memfitnah kami bahawa kami ini tidak hadir dengan rasional yang hukum. Namun seawal Datuk Azim berdiri telah kami tunjukkan kenapa kami hadir pada hari ini untuk menolak usul, iaitu kerana kami memperlihatkan ada impak akhir yang akan menyebabkan seseorang ataupun sekumpulan pelajar universiti terjejas jika menghapuskan peperiksaan atas talian. Selesai menteri ketiga. Berada pada menteri kedua yang cukup lemah ini, kerana apa? Mari kita lihat, beliau membawa hujah iaitu pelajar tidak ikut peraturan. Dalam hujah ini beliau katakan kononnya ramai yang meniru. Bidasan saya mudah, iaitu isu meniru merupakan suatu isu yang tidak sepatutnya dalam pendapat ini. Tersebut adalah satu situasi yang tidak menginginkan. Menunjukkan di sini bukan salah peperiksaan atas talian itu sendiri, namun situasi salah sifat sendiri yang mengikut peraturan peperiksaan. Bidasan saya, dan selain itu sama seperti pembangkang kedua yang telah saya katakan bahawa ada banyak inisiatif yang sudah berselaras. Buktinya, menurut satu pembentangan daripada Unit Kualiti dan Strategi Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia yang bertajuk Prosedur Persalanaan Ujian dan Peperiksaan dalam Talian menyatakan terdapat dua kaedah yang sesuai digunakan untuk peperiksaan atas talian, iaitu pertama, kaedah open book dengan izin yang petua, dan kedua kaedah closed book dengan izin yang bertipe-tua. Bergerak kepada hujah yang pertama, tetapi kita bidas dahulu pembukaan kes Perdana Menteri. Pertama, Warga Dewan. Perdana Menteri gagal membuka konsep dengan baik di mana mereka ini hanya menumpukan kepada keburukan peperiksaan atas talian semata-mata. Mereka langsung tidak fikirkan apakah impak sekiranya kita masukkan peperiksaan atas talian. Yang Berhormat Perdana Menteri nak hadir dengan usul janganlah terlalu tertumpu dengan kebaikan dan keburukan semata-mata. Sebab hari ini setiap perkara di dunia tidak sempurna. Kalau sehingga akhir perdebatan kita nak lambatkan segala kebaikan dan keburukan, akhirnya usul hari ini tidak akan habis. Maka kita bertanya kepada para universiti ini, lihatkan kepada impak akhir. Barulah kita dapat kaji sama ada peperiksaan atas talian ini akan dimansuhkan ataupun tidak. Kerana kami di pihak pembangkang melihatkan sekiranya kita mansuhkan peperiksaan atas talian, sebenarnya kita sukar melahirkan graduan ijazah kelas pertama. Baiklah, seterusnya, lihat pula hujah sulung kerajaan yang juga bermasalah, iaitu hujah yang pertama beliau yang berbunyi faktor ketidakcekapan internet dan peranti. Bidasan saya mudah. Hari ini masalah internet adalah masalah yang boleh dibaik-pulih. Malaysia pun dah beri banyak inisiatif. Sepatutnya mereka fokus dengan apa yang akan berlaku kepada pelajar universiti dan pendidikan negara sekiranya kita masukkan peperiksaan. Selesai pembidasan, kalau ketiga-tiga menteri pun sudah berterabur, adakah kita masih nak menerima usul ini?
Maka hiraukan perwakilan kerajaan beralih pandang kepada meja pembangkang yang lebih relevan, di mana perwakilan perbankan pada hari ini kami melihatkan kesan pemasukan itu kepada pelajar universiti kerana kami melihatkan impak akhir yang menunjukkan kesan negatif lebih banyak dan ketara berbanding dengan kesan positif. Maka kami membawa ujian pertama iaitu peperiksaan atas talian ini. Mengukur tahap kefahaman pelajar. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pembangkang Pertama, Saudari Puteri Wildani Elvina binti Idi Sopan atas pembidasan itu tadi. Ahli-ahli yang berhormat, dengan berakhirnya ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama sebentar tadi, maka berakhirlah sesi ucapan substantif. Dewan kini ditangguhkan selama 1 minit untuk persediaan bagi sesi penggulungan. Ahli-ahli yang berhormat, dengan berakhirnya persediaan sesi penggulungan tadi, maka kini perdebatan diteruskan dengan sesi penggulungan. Diingatkan bahawa tiada izin laluan diberikan dalam sesi ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput wakil daripada pihak pembangkang untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Rakan-rakan seperjuangan perwakilan kerajaan, rakan-rakan perwakilan pembangkang, seterusnya warga sidang sekalian. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi pergulungan kali ini. Dalam sesi ini, pergulungan ini saya akan membidas segala hujah-hujah pincam perwakilan pembangkang, seterusnya merumuskan hujah-hujah pihak kerajaan berpaksikan pada kebenaran. Yang pertama, hujah pertama pembangkang mengatakan kerajaan telah menjalankan inisiatif seperti memberi peranti hias, tetapi mengapakah masih lagi terdapat lagi masalah kepada para pelajar yang tidak mencapai capaian internet yang baik. Hal ini peranti hias telah menunjukkan tidak mencapai kualiti yang maksima. Lagipun tidak semua tempat mencapai tahap 4G. Seterusnya, pembangkang juga mengatakan peperiksaan perlu dijalankan untuk mengukur kefahaman terhadap silibus pembelajaran. Seperti yang saya kata sebentar tadi, sekiranya tidak semua pelajar mempunyai kelengkapan teknologi yang lengkap seperti peranti elektronik dan capaian internet yang baik. Bagaimana kepada pelajar-pelajar yang mahu menjawab peperiksaan dengan baik? Selain itu, sekiranya pembangkang mengatakan peperiksaan atas talian perlu dijalankan atas dasar benda tu perlu dijalankan untuk mengukur kefahaman. Mengapa SPM tidak buat secara atas talian? Hal ini menunjukkan bahawa peperiksaan atas talian tidak bagus. Warga sidang sekalian, kini saya akan merumuskan hujah di perwakilan kerajaan. Yang pertama, Perdana Menteri mengunjung kata kunci faktor ketidakcapaian internet dan kekurangan peranti bagi sesetengah pelajar universiti. Tuan Yang di-Pertua, capaian internet yang stabil sangat penting untuk menjalani peperiksaan atas talian. Tujuan kami, pihak kerajaan, untuk membuka semua mata bagi melihat bahawa tidak semua mampu membayar kos talian internet dan juga membeli peranti elektronik. Tambahan pula, pada musim COVID-19 telah menjejaskan sumber pendapatan kebanyakan keluarga, terutamanya keluarga B40 dan
M40. Hal ini, peperiksaan atas talian yang bakal dilaksanakan akan berlangsung dengan tidak baik. Duduk Perdana Menteri tegak pula saya membawa indikator kedua iaitu faktor integriti pelajar universiti dalam menjawab peperiksaan atas talian. Melalui peperiksaan atas talian, kebolehpercayaan seseorang pelajar menjadi perkara utama yang mengundang keresahan. Hal ini akan berlakunya pertukaran dan perkongsian jawapan semasa peperiksaan atas talian dijalankan. Apabila berlakunya perkara sebegini, secara tidak langsung akan mewujudkan ketidakadilan kepada Baiklah, terima kasih kepada wakil daripada pihak kerajaan. Yang berhormat Timbalan Perdana Menteri Saudari Afzal Marsha binti Borhan Siddiqui atas penggulungan tadi. Saya menjemput wakil daripada pihak pembangkang pula untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Maaf, patutnya bangkang. Warga Dewan bertemu lagi dalam sesi pergulungan tanpa sebarang izin laluan. Cepat betul pihak kerajaan nak buat pergulungan. Tak apa, saya beri peluang. Baiklah, mari bersama saya kita nilai bagaimana sebenarnya perdebatan hari ini berlangsung. Masalah utama, nak tahu apa? Masalah utama apabila kerajaan hari ini tak bersetuju Malaysia berada pada fasa permulaan peperiksaan atas talian. Sedangkan pandemik ni baru saja bermula, kira-kira awal tahun 2020. Adakah tempoh 1 tahun lebih dikira kita sudah pada frasa matang? Adakah sebegitu? Tidak, warga Dewan. Itu masalah utama pihak perwakilan kerajaan. Gagal sebenarnya mengetahui isu semasa. Daripada situlah munculnya satu teori dan konsep mereka. Kerajaan ni nak bela nasib pelajar kononnya. Tapi mereka sebenarnya hari ini hanya bercerita tentang keburukan peperiksaan atas talian. Adakah itu memberi masalah kepada pelajar? Adakah itu memberi masalah kepada nasib pelajar? Itu yang patutnya mereka tunjukkan. Tapi sekali mereka tunjuk buruk, ada mereka tunjuk nasib pelajar. Tak ada, warga Dewan. Ini menunjukkan mereka tak menjawab pun rasional mereka, warga Dewan. Seterusnya, kami pembangkang pun tak nafikan memang ada keburukan peperiksaan atas talian. Sebab itulah saya kata tadi, okey, kalau ada keburukan, kita buatlah penambahbaikan. Kenapa kita nak mansuhkan? Tiba-tiba mereka lari dari persoalan itu. Menunjukkan sebenarnya perwakilan kerajaan takut untuk bersemuka dengan perwakilan pembangkang. Seterusnya, dalam bidasan perwakilan kerajaan pula, mereka tak pernah menafikan pun fakta-fakta kes yang kami tunjukkan, iaitu 4 asas utama experiential learning theory dengan izin Tuan Yang Dipertua, yang mana peperiksaan lah yang menjadi satu medium terbaik untuk mencapai 4 asas itu untuk kita nilai tahap kefahaman pelajar. Seterusnya, mereka tak nafikan juga tentang kaedah yang sudah pun ada, sudah pun wujud, sudah pun selaras untuk peperiksaan atas talian, iaitu kaedah open book test dan juga kaedah closed book test, di mana menitik beratkan tentang tempoh masa peperiksaan atas talian. Tak pun mereka nafikan kedua-dua perkara itu. Seterusnya pula, kita tengok hujah mereka. Baiklah, kita nilai balik. Internet tak cukup, pelajar meniru. Adakah itu memberi adakah itu memberi impak negatif? Adakah itu membela dan saya? Tidak, kami perangkan lebih relevan, di mana kami lihat apabila tahap kefahaman pelajar ni tak boleh diukur dan juga tak ada perbezaan antara graduan, akhirnya kalau dua aspek ni tak mampu, kita tak boleh lahirkan graduan kelas pertama dan akan memberi impak negatif kepada pelajar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang Saudara Muhammad Azim Siddiq bin Muhammad Nasir atas ucapan penggulungan sebentar tadi. Dengan berakhirnya sesi penggulungan itu tadi, maka tamatlah sesi perdebatan hari ini. Dewan kini memberi ruang untuk mencapai kakak untuk bergerak ke breakout session yang telah disediakan mengikut sidang. Para peserta dan penonton diminta untuk tunggu di sini sehingga diberitahu kemudian.